hebat. Sekarang tentera yang paling hebat sekali, ni sebuah pandangan mata kasar tentera Amerika. Dia ada 7 armada di laut. Satu armada ni dia mesti ada satu aircraft carrier, pembawa kapal terbang, jet. Nah, satu aircraft carrier ni dipimpin, diikut pula. Ada makna frigate, ada maknanya pembinasa, ada anti kapal selam, macam-macam kapal pula ikut. Dia ada 7 seluruh dunia. Satu armada dikira boleh menakluk sebuah negara. Hebatlah tentera Amerika tak? Kau nak banding dengan askar Melayu kita tak? Kau cetong. Askar Melayu kita padang baris hak mari merdeka boleh dah duduk dalam kereta tank kecil tau. Duduk gitu. Nah, tak perang muka coteng gitu macam komando. Nah, tapi yang hebat tentera Amerika. Maka Tuhan nak suruh kita memikir kebesaran Tuhan. Nah, dah hebat sangat tentera Amerika. Allah hantar 32 jenis ribut setahun di selatan Amerika. Mari ikut Mississippi, mari ikut Alabama, mari ikut Teluk Mexico. Amerika boleh buat benda? Betul tak? Tak boleh buat benda. Memang dia kerah tentera bila ribut datang, ribut taufan melanda selatan Amerika. Tapi tentera bukan nak tembak ribut. Nak cangkul pasir buat dalam beg supaya tak naik banjir. Itu saja boleh buat. Sekali datang ribut, 2 bilion, 3 bilion US dollar renyak di muka bumi ini. Rumah orang Amerika tak macam rumah kita, hak sekudar, hak duduk masa ni. Nah, rumah dia comel-comel, tapi mari ribut, angin dengan perintah Allah ranak menjadi tong sampah. Nah, kita mikir, maknanya bila Amerika menyerang Palestin, menyerang Afghanistan, menyerang Iraq dan lain-lain, tak usah bimbang. Nah, tak perlu takut, kerana yang besar hanyalah Allah, yang gagah hanyalah Allah. Sebab tu mujahidin kita masih meneruskan perjuangan. Dah di Chechnya sekarang tidak disampaikan berita kepada kita. Dulu disampaikan berita perjuangan Chechen kepada dunia luar, akhirnya menyebabkan kekalahan Rusia. Sebab bila kita dengar cerita pemuda yang di Malaysia rasa semangat nak tolong, orang di Indonesia rasa semangat nak tolong, orang Islam di Amerika rasa semangat nak tolong, disembunyikan berita ini. Sekarang ini orang kurang memberi bantuan kepada perjuangan di Chechnya. Nah, kerana tidak ada dalam berita. Tapi alhamdulillah, orang yang menegakkan kebenaran, orang yang mempertahankan bumi umat Islam akan ada sampai kepada hari kiamat. Nah, yang hebatnya pejuang-pejuang kita di Chechnya dan di lain tempat, contohnya mereka masih melakukan solat berjemaah walaupun dalam keadaan perang. Ditunjuk dalam video-video klip, kita boleh tengok dalam Meta Cafe, dalam YouTube kalau orang guna internet. Nah, pejuang-pejuang Chechen dalam keadaan galas senjata, ada bom di tangan, helikopter Rusia pusing ke atas kepala, melakukan solat jemaah dalam hutan. Nah, masih lagi solat jemaah. Nah, kalau di Palestin tu letak kereta kebal Abrams tu, A1 tu berat tu 72 tang. Berat kereta kebal Malaysia hak guna ni, hak komando guna 5 tang. Berat kereta giling lagi. Nah, hak Israel guna tu 72 tang Abrams A1 tu. Letak 6 buah di depan Masjidil Aqsa. Nak sekat umat Palestin yang berumur 45 tahun ke bawah tak benar solat di situ. Masih lagi pemuda Palestin berani langgar di depan senjata Yahudi untuk datang ke Masjidil Aqsa. Kita tak ada kereta kebal pun depan masjid. Syekh haram tak mari surah. Nah, kalau ada kereta kebal tak tahu lah, habis masuk belah kereta kebal belaka. Nah, ini masalah kita. Sebab itulah kita ini banyak-banyak kena syukur kepada Allah. Dengan ujian yang kita hadapi tidak seberat saudara-saudara kita di India, di Pakistan, di Afghanistan. Berat di sana, kita ringan ujian. Nah, Bilal ibn Rabah untuk menjadi nak disesatkan, letak batu atas belakang. Bukan batu bata awak bangunang tu. Batu awak letak kat pelabuhan tu. Hak besar-besar ni letak atas belakang. Bayang kalau batu tu letak atas belakang kita. Nah, Tok Imam kalau buat atas belakang Tok Imam boleh tahan 5 minit. Tubik tahi Tok Imam. Nah, memang surrender punya. Tapi Bilal ibn Rabah tak memberi kesan. Letak besi yang panas atas belakang Bilal ibn Rabah. Diberitakan dalam sejarah tidak ada belakang Bilal ibn Rabah yang licin, melainkan semuanya bekas parut diseksa pada zaman awal Islam. Tapi jawab Bilal ibn Rabah, Allah wahid, Allah wahid, tidak berganjak sampai bila-bila. Tu ujian Allah berikan kepada orang yang lebih dia kasih. Kita tak berat lagu tu nak. Kita beri kain batik selai rebah peluli habis.
Tak. 20 riyal je sanggup buat maksiat. Beri 1000 riyal sanggup buat maksiat. Ada yang dengan RM1 sanggup melupakan apa benda ni penderitaan yang dia alami oleh rakyat bawahan. Itu manusia akhir zaman. Nah, batu kita perbetulkan balik dengan cerita-cerita yang seperti ini. Mudah-mudahan kita rasa gemar, kita rasa kasih kepada Nabi dan nak memperbaikikan kehidupan kita. Cerita beranak Nabi ni, cerita yang begitu hebat. Belum masuk lagi cerita Halimatus Sa'diyah. Panjang lagi ceritanya. Banyak lagi lah pengajaran dan pengiktibaran yang sepatutnya kita ambil. Kalau kita kaji keadaan hidup kita sekarang dengan keadaan zaman Rasulullah, Allahu Rabbi dak setuh langit dan bumi. Bila Rasulullah wafat, orang datang tanya Siti Aisyah, apa benda yang ada dalam rumah Rasulullah? Ada sofa, ada katil, ada home theater tau. Katanya Aisyah, rumah kami ni cukup kecil. Kalau masuk tetamu tak boleh duduk 4 orang. Lebih pada 4 orang tak muat. Besar tu rumah Rasulullah. Selimut Nabi ni bila tutup kepala kerana sejuk, kaki terbuka kerana pendek. Bila tutup belah kaki, kepala tak boleh tutup, kecil ingat selimut. Itu Rasulullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiada kami bangkitkan kamu dari alam ini wahai Muhammad illa melainkan rahmatan menjadi rahmat bagi sekalian alam. Begitu kehidupan Rasulullah. Bukanlah kita nak tiru sama macam tu, tapi kita kena ingatlah, itulah pemimpin yang paling agung yang pernah ada pada alam ini. Lebih afdal daripada para malaikat, lebih afdal daripada para rasul yang lain, lebih afdal daripada sekalian manusia. Inilah yang paling istimewa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi orang yang patut kita kasih melainkan Rasulullah. Nampak? Sebab apa? Sebab pada masa padang mahsyar hari kiamat nanti, manusia tidak lagi akan memperdulikan sama-sama yang dia kasih di dalam dunia itu melainkan Rasulullah seorang. Kita sekarang ini, kalau anak kita balik kerja, kita tengok anak kita kena langgar motor, jatuh basikal, kita berhenti tak angkat anak kita? Berhentilah. Takkan kita terus ya. Takkan kita buka cermin padam muka kata gitu. Mesti kita berhenti dah anak kita. Sayangnya kita kepada anak kita tak. Isteri kita gitu juga. Kalau dia sakit, kita beli obat. Ayah kita sakit, kita hantar hospital. Kalau rebah, kita tolong angkat. Hari kiamat, kita tak peduli lagi. Bini kita dipijak oleh orang di padang mahsyar, kita tidak herau lagi. Itu hari kiamat.